Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bihi lisani wa shrah bihi sadri wa sta'mil bihi jasadi bihawli wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, terafakkan kesyukuran pada malam ni dapat kita sambung pengajian kita kali terakhir ya. Yang last di Masjid Pelindung pun last dengan cerita ni last penutup, segala penutup. Jadi elok juga pengajian kita pun berkaitan dengan karamah. Mengaji lama-lama takkan tak ada keramat lagi. Memang penutup dengan keramat. Karamah. Ni bukan keramat tu, keramat apa, Datuk Keramat bukan. Dekat Jalan Jelatik tu kan, tu bukan keramat tu, ni karamah. Ngaji bukan main siang malam, tak dapat keramat lagi tak tahulah. Kita tutup dengan karamah, cantik. Memang di situ kita berhenti pun. Karamah orang yang bersembahyang, kitab Mayatul Musalli 47, Rumi, Jawi 16. Tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 daripada atas. Rumi 47, 13 daripada atas. Muka surat 16, Jawi. Kitab Mayatul Musalli. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Kata pengarang, karamah bagi orang yang bersembahyang ni, karamah bagi orang yang bersembahyang, riwayat daripada Hasan Basri radhiyallahu an, daripada Nabi SAW bahawasanya bersabda. Dia bagi terjemahan dia je. Bagi orang yang sembahyang itu 3 karamah. 3 karamah. Tapi sebelum kita masuk karamah tu, saya dah pernah baca sekali, Syekh Abdul Qadir Jilani dia ada bagi tahu, al-istiqamatu khairun min alfil karamah. Istiqamah tu lebih baik daripada 1000 keramat. Keramat apa? Keramat jalan atas air, boleh terbang, keramat lipat bumi, apa lagi? Mulut masin. Semua keramat tu. Cakap ni jadi. Jangan bagi dia cakap kan. Tok Wali kan. Keramat apa lagi? Keramat tembak takluk, tetak takluk. Keramat apa? Menyelam lama baru timbul tapi okey aja. Tu semua keramat tu, wali-wali tu cerita, tak ada cerita. Jalan atas air sebut tadi. Terbang tu tak ada lagi. Terbang, keramat tak ada lagi. Tak ada lagi cerita pasal wali terbang. Lipat bumi ada. Lipat bumi, ni bumi, duduk sini. Ada lipat bumi. Pop. Lepas tu dia buka balik bumi. Pop, dia duduk sini. Jauhnya 2000 km contoh.
Keramat apa lagi? Macam-macam keramat. Kena air tak basah, hujan tak basah. Semua keramat-keramat tu. Keramat apa lagi? Kereta ke motor ke habis minyak, dia tumpang, sekali tumpang habis minyak. Dia duduk belakang lah contohnya. Lepas tu kata mana ramai dia buka, dia tuang air ke, dia ludah ke, macam-macam cerita dia. Lepas tu dia pesan jangan buka daripada tudung ni. Tudung motor. Cerita dulu lama dah ni. Sekarang duduk pondok dulu cerita ni. Jangan buka. Dia jemput orang tua ni minta tumpang. Dia bagilah tumpang. Naik motor, nak pergi depan tu, tiba-tiba habis minyak. Macam mana? Orang tu kata meh. Dia buka, dia ludah. Tui macam tu. Ada kata baik, ada air ke apa-apa, sikit-sikit dia bubuh. Macam-macam ada cerita lah lebih kurang macam tu. Lepas kemudian dia pun tutup. Dia kata jangan buka. Jangan buka sampai bila-bila. Dia pun bawa boleh hidup pula. Dia mungkin dia kata orang tu goyang-goyang ke, ludah-ludah, tuih-tuih ke apa macam tu kot. Dah pergi 1, 2, 3, 4 kilometer. Tapi orang tu kata jangan buka. Pergi. Kemudian sampai dah hantar terima kasih apa semua. Dia pun pakai. Dia terlupa. Sampai sebulan tak berminyak sebab terlupa. Lepas tu dia pun mulalah memerhatikan. Ni cerita kat pondok betul, dah pondok. Naik bawa motor pergi situ, pergi sini, pergi situ. Tapi sebulan tu tak perasan. Lepas sebulan tu baru perasan. Sampai sebulan pula. Akhir sekali dia risau, dia nak balik kampung mana, Perak kampung dia. Dia bawa dalam air mineral yang besar tu, ada buat dalam takut-takut mati ada juga. Letak dalam raga tu, tak pakai. Tak silap 6 bulan. Dia cerita kat orang. Satu hal, patut benda tu jangan cerita. Cerita kat orang, satu hal. Akhir sekali orang kata, tak boleh jadi, kau buka entah ada apa dalam tu. Dia buka, habis dah. Tak boleh dah, tak jalan dah. Kena berminyak pada muka. Orang kata dah 6 bulan pakai, sibuk buka apa? Tapi sebenarnya dia akan satu hari nanti dia akan tu juga bila rosak kan, bila rosak pelak ke apa ke nak tukar mestilah pomen tu ke, dia kena sabar. Pomen jangan buka, letak gang gajah kat situ. ataupun kalau kata tong dia berkarat ke, akhir sekali setelah bertahun-tahun kan nak kena tukar tangki tu, tak boleh buat apa lah kan, buka. Tapi rugi lah dia 6 bulan dapat pakai. Sayang tu lah. Patut biar je lah. Ada satu gas ni, gas masak sama juga. Dia ada orang tu minta makan. Dia pun tak apa saya masak. Saya tak ada makanan tapi saya boleh masak. Dia masak. Cukup masak. Dia masak. Biasa pakai dapur arang. Kali ni sebab orang tu nak cepat pakai dapur gas. Dapur gas ni boleh tahan sampai 6 bulan. Sebab guna sikit-sikit pertanyaan yang penting-pentingnya. Kalau tidak pakai kayu api tu. Kan sebab nak jimat. Jadi bila macam tu orang tu ni pasal kesian dia nak makan. Tak apa saya masak. Dia masak nasi goreng lah. Masak pakai gas. Tiba-tiba gas tu habis. Orang tu ni ambil, dia golek, dia kata, jangan buka, sama juga. Jangan buka ni, bukan buka api, jangan buka, apa dia panggil? Tu, jangan buka, jangan tukar lah, pakai je. Dia pakai berbulan-bulan. Tak saya ingat tengah 2-3 bulan. Tak habis-habis. Padahal dah habis dah ringan dah angkat. Akhir sekali macam biasa. Benda free ada, nak bayar, buka, bunyi yang tu, lepas tu bau gas. Pasang balik, tak nyala dah. Beli lah. Itu keramat. Macam mana pun semua keramat jalan atas air lah, apa lipat bumi lah. Syekh Abdul Qadir Jilani ketua wali. Dia kata al-istiqamah khairun min alfil karamah. Sebab Syekh Abdul Qadir Jilani memang orang keramat. Jadi dia tu dah biasa dengan keramat. Ya Allah bagi pada dia. Jadi dia kata istiqamah tu 1000 kali lebih baik daripada keramat yang kau duk kata hebat-hebat sangat. Dia layaklah cakap sebab dia memang selalu keramat. Jadi kita kena dengar cakap dia. Sebab dia memang orang keramat. Tiba-tiba dia kata, keramat tak ada apa pun. Tak ada hebat apa pun. Istiqamah itu lagi hebat. Maksudnya kalau sembahyang jemaah tak pernah tinggal. Itu lagi hebat daripada keramat jalan atas air. Tapi tak sembahyang jemaah. Macam itulah maksud dia. Boleh lipat bumi punyalah, bukan main. Tasbih besar ni. Saya tengok sebiji-sebiji. Sangkut atas bau. Macam apa? Tok Cak Tok Cak? Yang besar macam tu lah. Tapi lain sikit dia punya bulat tu. Macam tasbih kan. Sangkut atas bau ni. Subhanallah. Tapi sembahyang jemaah tak datang. Benda ni keramat apa macam tu. Tapi memang ada lah mesti keramat. Itu dia sendiri kata.
al-istiqamah khairun min alfil karamah. Istiqamah jauh lebih hebat daripada karamat. Sebab nak istiqamah tu lagi susah daripada nak karamat. Karamat tu masuk benda-benda pelik. Tu masuk karamat secara umum. Tapi macam mana pun orang yang sembahyang, kata Hasan Al-Basri, dia kata ada dapat juga keramat. Tapi keramat bukan keramat macam tadi. Pertama, bertabur kebajikan di atas kepalanya daripada langit hingga apa? Hingga kepala. Daripada kepala hingga kepala. Bertabur kebajikan di atas kepalanya dari langit hingga kepalanya. Dia memang nampak macam pelik, tapi sebenarnya okey je. Bertabur kebajikan di atas kepalanya. Kat situ koma lah ke titik yang satu titik-titik macam tu yang ada koma kat bawah tu. Titik apa dia panggil? Kolon, semikolon ni. Betul tak? Ke apa? Ke kolon ni macam usus. Yang titik-titik dia yang bawah tu. Titik atas dia titik dua, titik bertindih. Titik bertindih tapi bawah tu koma. Apa nama dia? Letak tu baru cantik. Tapi dia tak letak. Sebab kalau kita baca, bertabur kebajikan di atas kepalanya daripada langit hingga kepalanya. Kepala ke kepalanya ni? Dia macam ni. Bertabur kebajikan di atas kepalanya. Cerita lain. Macam mana bertabur tu? Daripada langit hingga kepalanya. Turun ke kepalanya. Baru kena titik tu. Titik atas, titik bawah, koma. Tak silap namanya semikolon. Kalau betul. Betul tak? Betul lah? Asyik baik. Cikgu BM kata betul. Saya ingat-ingat dulu lama-lama dah. Okey. Okey. Maknanya kat sini berterabur tu maksudnya macam mana? Maksudnya kebajikan yang sangat banyak dapatlah, fadilat. Bila itu karamahnya, mungkin wali-wali dia boleh tengok tau. Dia boleh tengok, nampak Allah buka hijab. Itulah kalau bab mengaji bab tauhid, mata kita terhad. Allah bagi letak deria. Kita ada cerita pasal deria kan? Baru ni kan? Deria ada tak? Ke tempat lain? Tak ada cerita deria. Tempat lain pula. Allah letak deria dekat mata kita, dekat biji mata kita, deria lihat. Yang mana ada had. Allah boleh tambah had tu, had deria tu. Boleh tambah. Lagi power. Boleh tengok lagi jauh boleh tengok. Sampai tengok had kuman boleh jika Allah angkat had deria lihat kita. Allah boleh angkat. Sampai kan melihat malaikat pun boleh. Bila Allah angkat had tu. Had dia. Allah angkat lagi, melihat Allah pun boleh. Biasanya kat mana? Nak angkat kita punya kekuatan deria lihat, sifat perlihat kalau bahasa Melayu. Ataupun deria lihat kita tu, ataupun panca indera lihat kita tu, Allah naikkan yang boleh berganda-ganda kat mana? Kat syurga. Kat sini pun boleh, tapi Allah tak buat. Allah buat di syurga. Wujuhun yauma idzin nadhirah. Muka mereka berseri-seri di dalam syurga, ila rabbiha nadhirah. Kepada Tuhannya dia melihat. Kenapa dia boleh nampak Allah? Kerana Allah laisa kamislihi syai'. Allah tak sama dengan sesuatu, tapi macam mana boleh nampak? Bila Allah angkat hijab ataupun Allah naik, kuatkan deria lihat kita sehingga satu tahap yang boleh tengok. Jadi maksudnya kat sini, jika Allah bagi kelebihan pada dia tu, dia boleh nampak berterabur kebaikan. Boleh nampak macam tu. Macam tu juga Imam Hanafi diriwayatkan Allah pernah bagi dia naikkan deria kekuatan had deria perlihat. Dia bukan penglihatan, dia panggil perlihat. Macam penyapu, sapu jadi penyapu. Penyapu tu alat dia kan. Penyapu. Macam tu juga, lihat, perlihat. Tapi kalau penglihatan tu dia lain sikit. Kita lihat penglihatan dia lain. Dia perlihat, itu istilah dia. Perkata, perdengar. Itu kena ngaji bahasa balik. Okay? Sifat tu sifat deria Imam Hanafi Allah angkat, maka dia boleh tengok air hitam keluar dekat bekasan daripada wuduk orang ambil wuduk nampak hitam keluar. Allah angkat hijab ataupun Allah naikkan deria sampai nampak hadas kecil tu masuk dalam tu. Hadas besar lagi hitam masuk dalam air. Allah angkat deria. Lepas tu kali kedua basuh makin cair. Kali ketiga putih bersih. 3 kali kan basuh muka. Tangan juga macam tu. Kerana tu dia pernah berfatwa mula-mula Imam Hanafi, dia kata bekas air wuduk tu kita panggil, kalau ambil wuduk bekasan air apa kita panggil? Mustamal kan? Dia bukan mustamal. Air najis berat. Mughallazah. Masa mula-mula. Sebab pekat, busuk,
hitam, belendeh tu. Masuk nak hadah dalam tu. Lama dia Allah kurangkan sikit deria tu. Had deria tu dia nampak macam hitam-hitam biasa, macam air longkang gitu je. Dia kata bekas daripada air ambil wuduk adalah air adalah najis mutawasit, najis pertengahan pula, macam tai ayam macam tu. Sebab dah tak pekat, tak belendai macam itu. Lama cair hitam, cair kelabu-kelabu je. Dia pun tukar fatwa dia. Dia kata bekasan air tu adalah air najis tapi najis ringan. Lama lepas tu dia minta, ya Allah, kau tutuplah hijab aku ni. Kau tariklah balik ni. Maka Allah tutup, dia bawa fatwa air mustakmal. Sama macam imam yang lain. Nak bagi tahu deria mata kita Allah boleh angkat. Dan deria mata kita yang mana Allah letak deria dekat anak mata. Kita bukan melihat dengan mata, kita melihat dengan deria yang Allah letak dekat mata. Kita bukan melihat dengan anak mata. Sebab tu orang buta tak boleh melihat. Sebab dia tak ada deria, biji mata ada. Bila dia ada masalah, mata dia ada masalah, kena tumbuk ke apa ke, aksiden ke, maka doktor akan cakap kawan awak ni dah tak ada mata. Macam tu? Tak. Dia kata kawan awak ni hilang deria penglihatan. Mata ada, biji mata ada, tapi deria sudah hilang. Deria tu. Jadi Allah boleh letak deria tu di mana-mana. Atas kepala boleh, pipi boleh, belakang boleh, kaki, kepala lutut, semua boleh. Allah nak letak. Tapi adatnya macam mana Allah terbitkan pukul 7 pagi pasti cerah. Tak pernah lagi pukul 7 pagi tak cerah. Kalau kadang-kadang jadi kita up sikit, pukul 12 tengah hari tak pernah lagi gelap. Allah kan 12 tengah hari mesti terang benderang kan. Itu dia panggil hukum adat. Boleh tak Allah nak buat 12 tengah hari gelap? Boleh. Tapi adatnya Allah buat 12 tengah hari terang benderang. Macam itulah Allah buat secara beradat, iaitu kalau nak tengok mesti dengan mata. Tapi Allah boleh letak kat mana-mana. Boleh letak kat belakang pun. Nabi SAW kata, kau semayang elok-elok belakang aku, kan aku nampak kau orang semayang. Maknanya Nabi ada deria lihat di belakang. Boleh ke? Boleh. Dan orang dulu lagi tahu. Kalau orang lama-lama, masa tu saya jumpa orang tu pun dah umur 90 tahun. Masa saya jumpa tu tahun 90-an. Dia boleh kunci deria. Jangan main-main. Dia kunci deria anak dia. Deria apa? Deria anak bini. Dia kunci. Deria apa tu? Dia panggil deria pejabat. Penjabat, bukan pejabat, penjabat. Deria sentuh ra tu, dia boleh kunci. Ada dia baca. Sebab apa? Dia suruh anak dia ngaji pondok, anak dia tu kawan saya. Kawan, kau ni warak sungguh tengok perempuan macam tu, macam tak ada, macam tikus tengok besi. Kita pening, dia tak pening. Oh, warak apa? Ayah dia kunci rupanya. Kunci. Bila ayah dia lepas nanti, umur 20-an nanti aku lepas balik, baru nak kahwin. Kalau tidak, dia tak boleh, kerja belajar, memang pandai pun. Tak. Ada risiko tak? Ada. Kalau ayah dia mati sebelum buka, Jahanam. Memang ada ilmu. Orang tua-tua tanya orang tua-tua dulu. Orang tua-tua dulu cuba tanya. Memang ada deria, memang ada ayat-ayat ataupun kaedah tertentu untuk kunci deria. Kunci. Kalau dia buat cara jahat, macam sihir lah sikit lah, macam cara jahat, dia kunci orang ni suami isteri supaya bercerai tu. Dia kunci situ. Adalah, itu jahat lah. Ada yang baik, ada cara baik, ada cara jahat. Nak mengaji, itu PN tepi. Ayam golek, ceko, pisang standar, pisang berangan. Sebab tak berangan ni. Pisang berangan. Lepas tu baru kita tengok boleh ke tak boleh. Itu cerita lain. Dia memang ada. Saya jumpa orang tu 90. Tanya bagusnya. Masa mak dia mengandung makan apa? Saya tanya gitu. Orang tua suka gitu kan. Masa mak dia mengandung ni makan apa baiknya. Satu lagi, masa dia dapat tu, anak tu umur dia 70 lebih. Orang tua ni umur dia 70 berapa, 75, dapat anak tu. Tu nak tanya satu, ilmu tu. Satu lagi. Kenapa 70 lebih pun power lagi? Itu nak tanya satu. Itu pun PNTP. Okey, habis. Cukup lah. Karamah ni, karamah. Fokus balik kepada karamah. Berteraburlah apa kebajikan di atas kepala. Maksudnya banyaknya fadilat. Yang kedua, dan malaikat berkeliling padanya daripada dua kakinya hingga langit. Ini seolah-olah istilah macam mana? Malaikat tu dia baik. Dia tak buat dosa. Dia makhluk yang suci, makhluk yang bersih. Dia tak pernah buat dosa. Dalam Quran sebut la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hanya ikut perintah Allah, tak pernah buat maksiat. Ataupun bahasa lain, malaikat ni maksum. Maksum ni adalah
terpelihara daripada dosa kerana dia tak ada nafsu, dia cuma ada akal, dan dia patuh perintah Allah. Jadi malaikat ni bila dia bersih, dia suka pada perkara-perkara yang bersih, wangi-wangi. Setan dia jahat, maka dia suka perkara kotor-kotor, busuk-busuk. Jadi seumpama kalau lebah dia akan cari bunga, kalau lalat dia akan cari tai. Memang tu lah. Maka orang sembahyang, sungguh-sungguh sembahyang zahir dan batin, dia bersih. Bila dia bersih, siapa yang datang hurung dia? Itulah bahasanya. Yang datang hurung malaikat lah. Kalau kita panggil hurung, perkataan hurung tu kan macam binatang pula. Yang mengelilingi ni, itu kata berkeliling. Malaikat berkeliling, mengerumuni dia, berhimpun dekat dia, macam lebah mengerumuni bunga. Macam tu. Sebab itu memang makanan dia, memang dia suka benda macam tu. Tempat-tempat dalam longkang lebah tak pergi. Tak ada apa yang dia boleh ambil. Madu, disap tu lah. Tak ada apa-apa dalam longkang, maka dia akan cari bunga-bunga aje. Jadi macam tu juga malaikat, dia tengok tempat tu bersih, suci, dia akan suka. Antaranya majlis ilmu, antaranya masjid, macam tu lah. Antaranya orang sembahyang, antaranya orang baca Quran, dia akan duduk likung, ada, tak tahulah orang. Lagi ikhlas, lagi ramai kot. Lagi ramai tu, oh sana, mungkin dia nampak cahaya ke apa ke, dia pakat-pakat pergi. Dia nampak sebab dia cahaya, kita tak nampak. Keluar cahaya sampai ke langit, dia tengok, wah, ada orang baca Quran yang ikhlas, bukan nak nunjuk, bukan nak apa ni, syong pakat-pakat pergi ke. Mungkin boleh jadi macam tu, berkumun. Sebab dia suka benda baik, dan dia adalah bersih. Malaikat adalah bersih, dan dia suka pada bersih. Jadi maksud kat sini, bila malaikat berkeliling, bila sebut malaikat secara umum, maknanya malaikat rahmat. Dia tak kata malaikat Mikail ada situ, bukan maksud tu. Tiba-tiba malaikat maut. Tak, bukan macam tu, bukan. Bila masuk malaikat secara umum, maksudnya malaikat rahmat. Dia bukan malaikat lain lah. Jibril, malaikat juga? Bukan. Malaikat secara umum, malaikat rahmat. Dia akan datang, duduk. Bila dia duduk, kat situ rahmat. Bila kat situ rahmat, tempat tu rahmat. Tempat tu dalam rahmat Allah, oh mudah. Imam Syafi'i pernah pergi rumah anak dia. Pernah pergi rumah anak murid dia, Imam Hanbali, Imam Ahmad bin Hanbal. Dia Imam Syafi'i ni tok guru, anak murid Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali itulah. Itu anak murid dia. Satu hari dia pernah pergi ke dia utusan dia kata dekat orang utusan, dia kata dekat Imam Ahmad, kata ke Imam Ahmad, aku nak datang melawat dia dalam 2-3 hari lagi. Maka utusan ni pergi bagi tahu. Seronoknya Imam Ahmad tok guru dia nak datang, dia pesan dekat anak dia biasa cerita dekat anak dia, cerita tentang hebatnya guru dia seorang. Imam Ahmad banyak guru dia, ramai sangat. Tapi yang seorang ni, yang Asy-Syafi'i ni, Muhammad bin Idris. Nama Imam Syafi'i tu Muhammad bin Idris. Yang seorang ni bangsa Quraisy sama dengan Nabi. Dia ada jaluran dia sampai ke Nabi. Jaluran dia, maksudnya keturunan lah Quraisy. Hebat sangat, selalu duk cerita dekat anak dia ni. Anak dia perempuan, anak Imam Ahmad. Sedangkan guru dia yang lain tak cerita sangat pun. Dan dia kata, aku berdoa tak pernah aku tinggal untuk, pertama, puji Allah, selawat, pastilah, selawat salam. Lepas tu, ibu bapa, doa ibu bapa, mestilah. Kemudian, ni, Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris ni. Padahal guru lain, lepas tu, dan guru-guruku yang lain. Umum aja. Tapi ini dia sebut. Maknanya hebat. Anak dia kata, siapa hebat sangat ni? Ayahku pun dah hebat. Masa tu dah mufti dah lah. Masa tu dah qadhi lah. Bila datang, Imam Syafi'i datang, makanan banyak ni. Sebab anak dia buat makanan siap-siap, makan. Makan. Makan banyak. Lepas keping. Makan banyak. Bukan pelahap, makan banyak. Biasa orang alim tak makan banyak. Kata alim, anak dia perhati, anak perempuan dia perhati. Lepas tu pula borak-borak jumpa, dah lama tak jumpa gitu gini, sembahyang isyak gini, tidur. Ayah dia tidur kejap, bangun, sembahyang tahajud, baca Quran, macam-macam. Imam Syafi'i tak tangan macam ni, tutup mata, tidur. Kejap golek sini. Tengah-tengah malam, lebih kurang pukul 3, pukul 4, bangun, tak ambil wuduk, terus sembahyang. Ini apa orang alim ambil wuduk pun tak ambil wuduk, sembahyang tahajud 2 rakaat. Lepas tu tidur balik. Dia ayah dia tengah baca Quran, tengah sembahyang, lepas sembahyang 2 rakaat dia tahajud. Anak perempuan dia perhati.
Kemudian esok tu dia beritahu ayah dia, hebat apa tok guru ayah, tadi tidur. Ayah tengah dia tidur, lepas tu dah semalam makan banyak. Ayah aku makan sikit. Ni nak cerita pasal ni, pasal keberkatan rahmat. Bila malaikat rahmat ada kat situ, dia lain macam. Maka dia tanya, panjang tu saya pendek kan. Tanyalah, wahai guruku, anak aku tanya, dia muskil, kenapa kau makan banyak? Pertama. Yang kedua, kenapa semayang tak ambil wudu? Semayang subuh kau tak ambil wudu, lepas semayang tahajud tu dia bangun semayang subuh pula tak ambil wudu juga. Dia kata, sebenarnya aku ada penyakit. Imam Syafi'i ada penyakit bawasir. Imam Syafi'i dia diuji dengan penyakit bawasir. Sebab Imam Syafi'i ni miskin. Imam-imam yang lain agak kaya lah, maksudnya ada lah, maksudnya banyak duit lah sikit. Imam Hanafi lagi kaya, peniaga. Sebab tu kita banyak guna muamalat mazhab Hanafi. Sebab dia peniaga, dia tahu selok-belok, jadi dia lebih sikit daripada imam lain. Imam Malik kaya, ada sekolah, ada apa semua kan, madrasah dia. Imam Ahmad pun antara yang kaya. Bukan kaya maksudnya tak miskin, tapi Imam Syafi'i paling miskin. Makan sampah-sampah. Bukan sampah, orang buang, dia cari-cari yang boleh makan roti, dia kerat bagi orang makan. Sebab mak dia miskin, ayah dia kecil lagi dah meninggal. Mak dia pun letak dekat sini, kau belajar dengan Imam Malik, kau alim baru kau balik. Aku akan hantar kau roti. Sebulan berapa buku. Memang catu lah makan. Makan roti kerah. Dia balik rindu kat mak dia. Mak makan siapa tu? Ini Muhammad lah dia panggil mak. Muhammad ni mak. Kau dah habis belajar belum? Belum mak, rindu kat mak. Pergi. Tak buka mak dia. Mak Imam Syafi'i miskin. Pergi. Akhir sekali bila makan macam tu yang penyakit bawasir tu. Dia kata, jadi aku dah ubat macam-macam, tak jadi. Mengikut sabda Nabi, makanan orang yang beriman adalah syifa. Ini rumah aku kenal engkau anak murid aku, engkau memang hebat, maka aku nak makan niat penawar. Sebab tu pernah dengar orang tu cakap, makan niat penawar, niat ubat. Nah, itulah punca dia. Tak boleh makan kambing darah tinggi, makan ini kambing. Nasib baik ada. Kalau tak ada, nak wallah alam dah tadi. Okey, apa nama ni, katalah orang kata, padahal tak betul kan, makan kambing darah tinggi apa kan. Makan niat ubat. Tak boleh makan ni kecil manis, makan niat ubat. Tu maksud dia. Tu maksud dia, makan tu, makanan orang beriman tu, masakan orang beriman adalah syifa, penyembuh. Jadi dia makan banyak, nak ubat. Lepas tu dia makan banyak. Lepas tu habis yang kau tak ambil wuduk sembahyang tahajud tu, aku tak tidur semalam. Habis tu yang baring petang, aku sedang memikirkan masalah fiqh yang 72 masalah fiqh yang aku tak boleh selesai. Aku pergi sini tak boleh selesai. Kadang-kadang aku tak boleh selesai di rumah aku akan pergi ke tempat lain akan selesai. Tapi kali ni pergi masjid, pergi mana tak selesai. Aku tahu rumahmu adalah rumah yang sangat berkat. Malaikat rahmat mesti ramai. Bila malaikat rahmat ramai, dengan rahmat tu mudah-mudahan aku dapat idea untuk selesaikan 72 masalah fiqh. Benar, malam tu aku nak tidur, tapi bila aku fikir masalah fiqh, tup nas dia keluar satu-satu, selesai. Aku seronok, aku tak tidur, pejam mata, aku golek-golek aje. Dia golek-golek kiri kanan. Masuk waktu tahajud, aku sembahyang tahajud. Kemudian aku golek balik. Golek tu maksud macam ni. Jumpa satu sampai subuh. Selesai 72. Nak kita tempat rahmat dia akan selesai. Kadang-kadang kita belajar, budak-budak belajar kan, kalau tak boleh masuk, cuba hantar masjid ke apa macam tu, tempat yang lain yang agak-agak tempat ni ramai syaitan ke ramai malaikat macam tu lah. Tengok ini apa taman bunga kan, ada berdua. Kalau kat sana saya nak sebut Titi Wangsa, kat sini saya tak sebut tadi. Sini tak tahulah apa nama. Kalau ada sini orang Kuantan bayar, tak ada. Tak, tasik tu tak penting. Yang penting dua-dua tu. Ada tak? Tak ada lah. Dia kata orang Kuantan baik-baik. Kat sana Titi Wangsa tempat tu, Allah. Dua. Agak-agak kat situ banyak malaikat rahmat. Tak ada, hantar tempat lain. Cari tempat lain. Yang agak-agak ada, suruh dia buat matematik dia kat situ. Kalau dia susah nak faham lah. Sebenarnya tak payah. Dekat rumah sepatutnya. Kalau duduk semayang, duduk baca Quran, selalu semua kat rumah. Itu kadang-kadang, dia ni buat kat rumah je latihan. Pandai budak ni. Tapi anak aku tak boleh. Tengok rumah ada apa. Kalau TV pun dah 65 inci, apa cer. Jadi kena tengok tempat. Saya nak beritahu kat sini. Betul? Nak beritahu kat sini.
Maknanya tempat tu rahmat, maka akan tempat tu ada rahmat, dengan maksud ada malaikat rahmat, maka tempat tu berkat. Tu nak begitu tu, kat situ. Kenapa Mekah hebatlah, maksudnya okey sangat Mekah? Sama. Tempat yang orang ibadah apa? Malaikat pun ibadah dekat Kaabah. Sebab tu Kaabah jadi tempat yang sangat bagus untuk ibadah. Malah di Mekah hari-hari pergi Masjidil Haram kan. Awal pula tu pergi Masjidil Haram. Balik nak kencing makan aja. Lepas tu datang boleh buat tiap-tiap hari Masjidil Haram. Cuma pelik je lah sikit. Bila balik ke Malaysia, haram pergi masjid. Sana hari-hari Masjid Haram. Hari pergi mana? Masjid Haram, Masjid Haram. Balik-balik ni haram masjid. Haram pergi masjid. Itulah tu. Tapi kurang-kurang okey lah. Cubalah kali ratus-ratus ribu tu. Dia punya ratus-ratus ribu tu kan. Kali banyak. Okey lah. Ada juga. Walaupun dekat tanah air tak ada, kurang-kurang ada. Jadi dapatlah sungguh. Dapat. Yang ketiga, dan malaikat menyeru ia dengan katanya. Malaikat menyeru, malaikat doa boleh kata, ataupun bagi tahu pesan boleh juga kata. Jikalau mengetahui oleh hamba serta orang yang ia munajat dengan dia. Munajat tu dengan maksud sembahyang. Munajat. Kalaulah hamba ni tahu orang yang tengah sembahyang, tengah munajat dengan Tuhan dia ni, niscaya tiada berpaling ia daripada sembahyang ni. Maksudnya niscaya lepas sembahyang, lepas sembahyang. Dia takkan rehat-rehat. Kecuali rehat benda-benda kritikal lah. Nak makan tak ada duit, nak kena kerja, kritikal lagi. Kemudian balik, tak ada apa-apa. Tengok TV, tak, sembahyang. Lepas tu apa? Nak mandi, benda-benda kritik yang terpaksa. Kalau tidak, sembahyang. Jikalau mengetahui oleh hamba. Kalau hamba tu tahu, lepas sembahyang, tak habis-habis dengan sembahyang. Tak berhenti-henti sembahyang jika dia tahu. Jika dia tahu kelebihan, jika dia nampak kelebihan. Masalahnya bila kita tak nampak, maka kita payahlah sikit nak buat. Itu ujian lah bagi kita. Maka inilah 3 karamah yang dimuliakan Allah akan orang sembahyang. Saya dah sebut dah sebelum ni. Inilah karamah, iaitu bukan karamah dari segi macam cerita tadi, jalan atas air lah, lipat bumi lah, apalah, orang sakit sekali dia ludah tuih macam tu aja. Elok kurap orang tu. Ini semua saya pernah tengok cerita. Kurap tu lama pakai panau salap nama tu. Lama dah tak dengar. Ke sekarang dah nak jadi lain dah nama. Panau salap tak silap. Letak tak boleh. Daun gelendang gelenggang. Gelendang pula. Gelenggang. Daun tu buat gitu gini. Semua tak boleh. Tak jadi. Tak lut dia punya kurap. Atas belakang stepek peta. Orang peta tak yang tidur bangun-bangun ada peta. Di atas belakang ada peta. Memang nampak. Dia pergi ludah. Tuih sapu. Allah. Tahu. Hilang antara karamah. Tapi dia baca dulu lah. Dia ludah. Dia tak sebenarnya dia bukan ludah, dia makan sirih. Ini berlaku ni di Kedah. Dia makan, orang Kedah dia suka makan sirih. Makan sirih, biasa macam tu lah. Kalau ibu mengandung ke apa, ke anak ke bleeding ke apa, dia makan apa tu? Tu lah. Bukan ludah. Kita panggil ludah. Dia bukan. Yang itu memang kena lah. Bukan. Kita panggil ludah lah kalau ludah kan. Bahasa, saya punya bahasa lah. Kena faham juga saya punya bahasa. Sebab bahasa saya tak sama dengan bahasa orang. Saya punya bahasa jin agaknya. Tak sama. Jadi kena faham juga bahasa tu. Dia ludah. Macam tu. Sapu. Megah belakang. Megah lah. Apa? Bukan sirih yang megah. Megah. Pinang. Pinang tu yang megah tu. Maka lepas tu ada kapur sikit. Bila kita kaji balik, lah kapur tu dia ada apa? Karbon apa nak sebut tak kerti lah. Ada benda-benda tu kalau campur-campur memang jadilah juga. Okey. Itu bukan jenis karamah macam tu yang dia nak sebut ni. Ini jenis karamah dari segi fadilat. Karamah dari segi fadilat. Malaikat berkerumun. Tak karamah lah. Tapi tak nampak. Malaikat tu kata, kalau kamu sembahyang, kalau kamu tahu kelebihan sembahyang, kamu takkan berhenti sembahyang lepas sembahyang. Karamah jenis fadilat. Yang nombor 1, berterabur kebajikan atas kepala tu. Berterabur. Tak nampak. Sebab karamah yang kedua, karamah yang boleh tengok dengan mata. Ini karamah fadilat. Inilah maka 3 karamah yang dimuliakan akan Allah orang yang sembahyang. Semua ni adalah karamah dari segi fadilat. Kadang-kadang Allah tunjukkan karamah ni dalam sudut zahir. Kadang-kadang, tak selalu. Kadang-kadang Allah tunjuk zahirnya. Dan karamah ni kita akan tengok kejap lagi. Apa maksud karamah?
secara ringkas sekejap lagi sebab pernah sebut dulu, lama dah lah. Apabila sembahyang, kadang-kadang Allah bagi karamah dalam bentuk fadilat macam tadi, iaitu banyak malaikat dan sebagainya. Bila ramainya malaikat rahmat, khusyuk mudah, kan? Setan lagi jauh, jadi gitu. Jadi banyaklah keberkatannya. Kadang-kadang Allah tunjuk secara zahir, secara fizikal. Seorang wali tu, ni ceritalah, ni saya dengar cerita-cerita kat pondok, lama dah cerita ni. Solat Jumaat, dia baca, tok guru tu baca, saya pun tak kenal, cerita budak-budak pondok cerita. Kau tahu tak dulu, macam tu lah. Kebenarannya susah nak kata, tapi cerita lah. Kau tahu tak dulu, ada seorang tok guru ni, pondok ni. Tok guru tu dulu, dia sembahyang pagi Jumaat tu kan, dia baca surah sajadah dengan insan tu. Masa dia baca, wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Dalam syurga tu mereka akan diberi minuman campurannya zanjabila, halia. Lepas tu senyap. Tak sambung. Orang ni apa hal ni? Apa hal senyap ni? Dalam 2-3-4 minit macam tu lah, lama. Lepas tu baru sambung. Aina fiha tusamma salsabila. Habis pada tu dia tanya, kenapa tok guru ni senyap lama tu? Dia kata, aku rasa zanjabila. Aku rasa, maksudnya Allah bagi aku minum. Sedapnya minuman syurga. Ya, zanjabila tu halia lah, tapi bukan halia sini. Halia syurga lah. Tapi zanjabila tu halia. Halia, aku dapat minum air halia. Ya Allah, sedapnya. Sampai nikmat tu aku tak boleh nak terus. Kadang-kadang Allah tunjuk gitu. Tapi kalau yang Allah tak tunjuk, iaitu fadilat, memang malaikat benar. Malaikat. Cerita juga Tok Guru Alim ni kat Kelantan juga, Wakah Baru. Ingat lagi tempat tu. Nama tempat tu Wakah Baru. Siapa orang tahu lah Wakah Baru tu. Dia tak ada Wakah lama, ada Wakah Baru kan. Walaupun dah lama pun panggil baru ke. Ada seorang tok guru ni, dia mengajar kitab-kitab tinggi tu. Masa tu lah, macam kitab hikam ke, kitab Durun Nafis, permata yang hilang tu lain. Permata yang indah weh, Durun Nafis. Yang gelap, yang tak gelap tu bagus. Yang gelap tu semua jahanam kalau nak tahu. Bagus yang tak gelap tu saya ambil tangan light. Yang tak gelap, yang gelap tu semua geng-geng jahanam tu nak tahu. Permata yang indah, kitab nama Durun Nafis, permata yang indah. Maksud kitab tinggi ya. Malah tak silap Durun Nafis tak dibenarkan mengajar di Malaysia, di beberapa negeri. Ke seluruh Malaysia, tak ingat dah. Tak pernah mengajar sebab tak ada orang yang layak untuk mengajar. Sekarang, waktu tu boleh lagi. Bukan kata kitab tu sesat, tak, kitab tu okey, tapi terlalu tinggi. Sampai kalau kita baca, apa ni? Dia tak boleh nak faham. Sebab kena ada guru yang betul-betul terangkan, dan guru tu tak ada. Kalau ada pun dia senyap-senyap dia je. Kerana tu bukan diharam, tak dibenarkan mengajar. Semua saya tak ingat satu Malaysia ke ataupun negeri tertentu. Dia mengajar kitab tu. Masa dia takbir tu, orang ni cerita jugalah. Orang duduk kat rumah tu, dia jadi macam apa bahasa dia panggil? Berunyuk. Saya ingat macam tu. Berunyuk. Mana orang Kelantan? Maksudnya macam mana? Berunyuk macam mana tau? Macam yup macam tu. Yup, orang tu rasa. Masa dia Allahu Akbar. Yup. Macam mana? Macam ni, berunyuk macam mana? Macam ni. Macam kalau kita naik kereta, lepas tu kita break. Jadi macam mana? Tu lah, berunyuk tu lah. Macam yup. Lepas balik. Tu. Masa ketika tu takbir pun jadi gitu. Apa hal ni? Antara karamah kadang-kadang Allah zahirkan. Itu karamah tu kerana Allah zahirkan. Itu cerita pun pernah dengar. Ada juga cerita Pak Arab pula, Syekh Arab. Dia takbir pecah cermin. Sama juga. Ini pun cerita lah. Saya tak tahu, cerita malam-malam kan, tak boleh tidur. Pukul 12 ke 1 tutup lampu dah. Sebab bayar sebulan RM10 je api. Jadi pukul 12 tu kena tutup ke tidak, RM10 seorang. Dah lah sewa free. Tak ada sewa pondok tu, RM10 je sebulan. Jadi kena kesian lah kalau tok guru bayar. Kalau ada berapa orang, kalau api tu banyak, dah lah bayar RM10. Dah lah pondok tu wakaf. Pondok wakaf yang telah diwakafkan orang-orang dulu. Jadi kita jimat lah, tutup, tak boleh tidur.
Duk cakap itu pasal lilin. Itu yang terbakar pondok. Biasa bakar lilin cerita. Masa cerita-cerita macam tu lah. Saya share lah. Pak Syekh Arab, dia takbir pecah cermin. Allah tunjuk kadang-kadang. Lepas tu tak puas hati dia ambil cermin lain, takbir pecah lagi cermin tu. Kadang-kadang Allah tunjuk. Dia panggil karamah. Dia panggil karamah. Maknanya karamah ni adalah satu yang mana dia bukan mukjizat. Dia jadi karam ni karim, karama, karim. Samalah, beza baris je. Karama, karima, karuma. Beza je. Apa dia? Karim. Karim apa karim? Mulia. Mulia kan karim ni. Ramadan karim kan orang kata gitu kan. Mulia. Jadi maksudnya karamah, kemuliaan yang Allah bagi. Cuma karamah ni dia tak boleh buat. Kejap aku nak jalan atas air. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh. Pengelam. Karamah ni Allah bagi tiba-tiba je. Dia pergi terasa nak jalan, dia jalan. Dia bukan boleh tunjuk orang, tak boleh. Dia bukan boleh, okey sekarang aku nak pergi ke Mekah. Kejap aku nak pergi Mekah. Okey, pergi sampai Mekah. Tak boleh. Tiba-tiba je, kat Mekah. Oh cantik, semayang. Balik, pergi kat tiang tu pegang tu. Ada kat rumah balik. Itu. Macam Imam Rafi'i. Banyak cerita je lah. Last cerita lah banyak. Dah pening berapa lama dah? Berapa bulan dah pening. Macam Imam Rafi'i. Sama. Imam Rafi'i karamah dia. Yelah kita punya tajuk pun karamah. Sesuai lah. Imam Rafi'i punya karamah. Dia ada seorang hamba. Ataupun khadam. Ataupun orang yang khidmat dekat dia. Tiap-tiap hari dia tidur dengan Imam Rafi'i. Maksud tidur dekat-dekat itulah. Imam Rafi'i. Imam Rafi'i ni siapa? Dia sama sebaris dengan Imam Nawawi. Biasa kalau Imam Nawawi kata macam ni, dia mesti kata lain. Dia macam Syekh Ramli Ibn Hajar gitu. Macam kita baca Muhafiz Masbuk tu kan, asyik berdua ni bertentangan aja. Dia banyak-banyak dua orang. Dua orang ni ada, alhamdulillah jadi khilaf rahmat bagi kita. Sebab seorang kata lain kan, khilaf. Seorang antara lain adalah Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i. Dua ni pun sama juga. Dia duduk zaman yang sama, dia sentiasa berbeza kat situ. Imam Rafi'i ni hebat dia tidur. Dia ada khadam dia ataupun orang yang nak khidmat dengan dia ataupun hamba dia, bolehlah kita kata gitu. Hamba ni tak sesuai, kita kata khadam lah kot. Ataupun orang yang selalu khidmat dengan tok guru. Duduk uruskan tok guru, nak mandi, kemas rumah yang tok guru. Tapi mengaji tak? Ada gitu. Dia punya khidmat je. Kadang-kadang yang khidmat lagi power daripada orang mengaji. Kadang-kadang. Memang jadi juga. Dia khidmat 12 tahun 12 tahun dengan tok guru. Tok guru pergi haji, ganti. Dia tak ngaji. Dia kerja ambil air, karai, kemas, basuh baju, ambil selipar. Tok guru pecah selipar je, ambil cuk pusing ke sana dah. Tok guru masuk ke sini. Jadi kalau nak pakai selipar nanti, kena pusing lah, payah. Dia awal-awal lagi cuk. Subuh masuk bilik air, buah gigi dah ada apa nama? Dah ada ubat. Masuk rumah nak tidur banyak mak dah pasang. Tu. Tapi bila tok guru kata, siapa nak kata aku ni? Apa dia nak kata aku nak pergi ni? 4 bulan, 3 lama dah pergi haji. Masa tu lah. Siapa nak kata? Semua tak berani kata. Kepala mutalaah semua tak berani kata. Akhir sekali senyap gitu. Bila dah pergi, dah boring ni, tak tahu apa. Akhir sekali suruh pakat-pakat tak mau naik, tak berani. Akhir tu dia ada. Aku tak ada khidmat dengan siapa-siapa. Aku tak tahu nak buat apa dah sekarang ni. Tok guru dah tak ada. Tok guru dah pergi lambat lagi. Kau cuba baca. Dia tolak. Pergi lah. Sebiji macam tok guru. Jangan main dengan khidmat. Jangan main-main dengan khidmat. Kerja apa? Bubuh bak gigi, kemas rumah. Orang lain tengah mengaji punya apa nahwu saraf, dia kemas rumah tok guru. Pegang selipar, pegang kitab. Basuh jubah, gosok. Tapi sebiji. Ini tok guru ke murid dia ni? Gitu. Kadang-kadang benda tu ada kadang-kadang. Tapi dia ikhlas lillahi ta'ala. Dia tak adalah ambil gambar lepas tu share kat Facebook, tak ada. Tak ada. Jumpa sekali dah ambil gambar, share lah. Lepas tu ni guru saya. Boleh lah, taklah salah. Lagi bagus daripada ambil dengan artis lah. Okey lah kalau nak pakai alasan tu, okey lah. Taklah nampak macam tak salah pun. Malah lagi bagus untuk, walaupun boleh anggap guru walaupun tak ngaji sangat pun. Kan boleh anggap lagi bagus sebab nak lawan dengan artis-artis yang orang jumpa artis tangkap hantar.
Jumpa orang hantar. Jumpa orang politik, kejap, hantar. Jadi lebih baik kita tukar. Jumpa tok guru kejap-kejap. Guru, alhamdulillah, berjumpa dengan guruku. Guruku masa bila kau belajar? Muruku tu. Tak apalah, lebih baik daripada sebab sekarang kan teruk kan. Teruk dah sekarang. Tu karomah tu. Iaitu perkara yang Allah bagi tapi tak boleh nak tak boleh nak buat, tak boleh nak macam okey aku nak buat, tak boleh. Tak jadi. Dia jadi sendiri je. Dia jadi sendiri je. Okey. Itu karamah. Dia beza dengan mukjizat. Mukjizat Allah bagi pada nabi dan rasul yang dia boleh buat. Okey aku nak buat sekarang. Ting, boleh. Jadi. Tu beza dengan karamah. Karamah tak boleh nak buat, tak boleh. Kejap lagi jadi. Kejap lagi. Kau tengok ni. Keramat aku ni. Tak boleh. Takkan jadi. Dia jadi sendiri. Jadi time jadi Allah bagi jadi. Biasanya time tak sangka lah. Tak sangka. Mungkin masa kalau kata bab masuk air dalam tangki motor tadi, mungkin tak tahu nak buat apa. Dia teringat macam mana? Sahabat Nabi ada seorang tu bila dah habis kehabisan dalam perjalanan musafir, kehabisan bekalan nak masuk ke satu negara qabilah, satu kampung kafir, orang kafir semua, dia tak bagi masuk. Ni mesti orang agama baru, tak bagi masuk. Dia duduk kat luar. Bila tiba-tiba kena patuk kala jengking dia punya ketua, Tok Batin dia tu. Tok Batin kata kan, ketua dia tu, pengulu dia tu yang tak bagi masuk tu kena ketik, tak boleh bangun. Macam tu. Datanglah dia orang punya bomo semua, tak boleh buat. Datang doktor tu semua tak boleh buat dah. Sahabat Nabi akhir sekali dia kata, cuba kau tanya orang kat luar, nampak baik-baik tapi Tok Pengulu tak bagi masuk. Dia luar kota. Dia pun pergi. Kau siapa tahu berubat? Aku tahu. Terus dia tak tahu pun. Pergi ambil air, baca Fatihah. Sapu, bagi minum. Elok. Seronoknya dia penghulu tadi tu bagi ratus-ratus ekor kambing. Bagi buat balik. Kemudian ada yang tak puati kat situ. Apa? Jual agama, apa? Penunggang agama. Penunggang agama ni guna ayat-ayat tu. Dia cerita kat Nabi. Nabi kata, kambing lebih lagi. Aku nak sikit. Siap Nabi kita kata, kan kambing dapat beratus-ratus. Ada lagi tak? Kalau ada bagi aku sikit. Nak bagi tahu? Boleh. Sedap kau datang kat orang tu minta buat air tawar lah apa. Kemudian tiba-tiba letakkan bayaran penunggang agama. Engkau datang tu kenapa? Kau pergi ya doktor. Asal minta air tawar. Air tawar je pun tiup-tiup gitu je pun. Baca Yasin je pun. Baca Yasin sendiri. Boleh. Kalau ambil pun boleh, tak ambil pun boleh. Boleh. Sebab sahabat Nabi buat. Jadi dia kata kalau macam tu kalau macam tu bermaksud buat aja. Yang dibuka tadi, dia buka tu sahabat Nabi bantai aja. Tapi sebab tu Nabi kata, mana kau tahu Fatihah tu surah syifa, surah yang menyembuh. Aku tak tahu. Sebenarnya kalau ketahuilah olehmu, Fatihah adalah surah penyembuh, adalah surah untuk berobat. Baru tahu. Buat dulu. Jadi dia fikir macam tu. Mungkin dia kata dia baca doa apa-apa ke. Dia baca doa, dia baca ayat Quran apa-apa, dia tiup, tuang. Mana tahu jadi. Mungkin dia kata gitu. Bukan dia kata, kau nak kejap, lepas ni kau akan boleh jalan motor kau tak ada minyak. Kejap aku. Tak boleh. Tak. Itu bukan karamah. Tidak. Dia mungkin buat aja. Jadi. Tak jadi. Macam tu. Itu karamah. Tu beza karamah lah. Jadi irhas ni terjadi dekat Nabi dan Rasul sebelum dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Itu irhas. Iaitu terjadi sebelum mana-mana Nabi dan Rasul dilantik menjadi Nabi, dia tak ada mukjizat. Tapi kadang-kadang dia adalah benda-benda yang mencari adat. Itu dia panggil irhas. Ada satu lagi dia panggil ma'unah. Ma'unah. Bukan al-ma'unah yang tu. Tu ma'unah juga. Ni ma'unah sama, huruf sama, sebutan pun sama. Ma'unah. Maksudnya pertolongan Allah dia panggil. Dia pun benda yang mencari adat juga. Yang terjadi Allah bagi bukan dekat wali-wali, dekat sekitar kita pun Allah boleh bagi. Tapi samalah juga. Tak boleh diusaha, tak boleh dibaca-baca, tak boleh. Tahu-tahu, accident. Kereta total loss. Apa sakit, apa dia dalam tu? Ada dalam kereta tu sakit. Sakit lah. Apa sakit lah? Pergi doktor, hospital, buat scan, tak ada yang patah. Tengok ada luka sikit, ambil plaster, letak balik. Kereta total loss, engkau pakai plaster aja, toreh sikit sini. Tak jahit pun. Maknanya apa? Ma'unah.
Ma'unah. Maksudnya pertolongan Allah yang Allah bagi kepada Allah, siapa-siapa yang Allah nak bagi. Allah bagi. Tapi tak boleh ni lah, tak boleh diusaha-usaha kejap. Aku nak zikir ni 70,000 kali. Nanti dapat jadi wali, nanti jadi keramat. Tak ada, tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Cuma boleh buat amal, mudah-mudahan amal tu tolong kita. Macam yang saya cerita sebelum ni, setiap orang kena ada ayat Quran yang dia jadi kekasih dia. Madu kepada isteri dia. Kekasih. Maknanya jadi kekasih sungguh sehingga kan dia suka baca ni. Nanti yang itulah keberkatan daripada sayangnya mana-mana ayat Quran, walaupun pendek sekalipun, dia akan ada keberkatan, dia akan jadi ma'unah, pertolongan. Ada Roblox nak rentas sempadan, baca je. Buka belah. jalan. Apa yang kita doa amal selalu, walaupun kulhu sekalipun. Itu antara lah. Cuma tak boleh. Tak boleh. Okey, apa aku nak buat mesti jadi, tak boleh. Dia cuma sekadar jadi, tak jadi. Kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi. Macam tu aje. Itu ma'unah. Ada satu lagi, istidraj. Itu biasa dengar kot. Mencari anda juga, pelik juga. Boleh tahu dah, datang-datang aku tahu dah apa masalah kau. Orang yang buat tu, orang dekat rumah tu juga. Kejap, kami datang ni Shopee nak hantar barang. Contoh tak adalah. Datang nak pergi jumpa Tok Romo. Nak tanya masalah, ada masalah nak suruh ni, dia terus tahu. Tapi dia tak ketuk lantai lah. Itu Ramli. Tak adalah yang itu. Cuma dah pergi. Ada masalah yang baru jadi kat rumah. Orang rumah tu juga tak cakap kata apa ni. Hebat. Macam konon dengar lah. Tak tahulah dengar apa. Dengar setan ke apa. Okay. Kalau nak ni dia kena adalah perkara sikit yang nak kena buat. Pertama, duit kita buat ni. Bawa datang gini. Dan duit nak dalam RM3 suku. Dia mesti ada ayat pelik. RM3 suku. Ada. Yang itu pun nak tahu pihak tepi kat tu, bahaya tu. Okay. Suku tu apa benda? 3 suku ke apa? Bukan. Betul. Okey, dah semua. Betul ayat ni. Siri. Ada style macam tu. Siri pula urat tu biar bertemu. Lain macam lah. Kan? Itu dia buat gini. Okey, balik. Ni tanam dekat depan . Ini tak atas alang rumah. Lepas tu pergi dapur. Tengok dekat dapur, kejap kat dapur. Ada meja. Ada meja. Sekejap. Tengok meja belah kiri dekat dengan sinki. Hati-hati oi. Hati-hati benda ni. Dekat dengan sinki ada meja, ada kaki. Angkat kakiku kat bawah tu ada azimat. Orang letak. Balik tengok ada betul. Hati-hati. Tantah dia letak. Tak apalah. Tak penting lah tu. Cuma hati-hati. Macam mana dia boleh tahu benda gaib tu? Istidraj, bimbang. Allah bagi kat dia kelebihan untuk menjauhkan dia daripada Allah. Dia panggil istidraj, lagi murka. Allah nak bagi lagi sesat, Allah bagi lagi. Bagi lagi. Saya tak pernah cerita lagi, tapi bolehlah saya share hari ni sebab penutup kan. Share. Antara orang yang nak istidraj, dia buat nak istidraj. Dia kena bunuh 7 orang tok guru. Di Kelantan tahun 1977. Masa tu dia kena bunuh 7 orang tok guru yang ada pondok untuk dia jadi kebal. Maksudnya kita dapat faham, ma'unah tak boleh diusaha. Baca zikir macam mana pun tak boleh jadi. Allah bagi. Ma'unah tu benda baik kan. Karamah tak boleh usaha. Nak jadi wali tak boleh. Allah bagi, tak bagi. Tapi istidraj ataupun sihir ataupun jenis-jenis yang jahat ni boleh diusaha. Usaha boleh dapat. Usaha tu maksud buat sesuatu lah. Buat sesuatu lah, itulah, ambil abu mayat lah, apalah, minyak dagu lah, boleh diusaha. Jadi dia nak usaha lah. Dia kena bunuh 7 orang tok guru yang ada pondok, yang ada anak murid untuk kebal. Dan halimunan, boleh hilang. Kalau boleh kebal, boleh hilang, macam-macam boleh buat. Cerita di satu tempat Kelantan, nama tempat tu Tanah Merah. Kemudian dia pun list kan 7 tok guru yang ada pondok. Ni kat mana?
Ni dekat Bukit Bakar. Ni dekat Tok Uban. Orang Kelantan tahu seronok dengar bunyi. Maceh. Gitulah. Ada. Tulis. Mestilah cakap Kelantan sebab orang tu Kelantan. Nama orang ni Malik nama orang ni. Tulis nama. Okey, nak pergi dah ni. Cari sampai ke pondok pertama. Pondok yang pertama. Oh, dah habis tak? Oh, elok lah. Penutup lah cerita ni. Pondok yang pertama pergi. Dia pergi. Baru je anak murid dia kata, Tok Guru keluar. Dia ada rasa. Tok Guru mesti ada rasa. Macam baru je dia keluar. Allah. Potong lah ni. Yang kedua pergi. Baru sampai kat halaman, Tok Guru buka pintu. Pintu rumah. Gigi. Kelik. Kelik. Asal lagi? Kelik. Asal lagi? Tahu dah. Tahu dah. Kelik. Tok Guru. Adalah dia punya tu. Terkejut dia. Pangkah yang dua. Yang ketiga, cari tak jumpa pondok. Kau dah tak jumpa, cari tak jumpa pondok yang ketiga. Tak tahu nak buat apa. Termenung. Pergi market. Orang waktu tu orang panggil market. Apa dia market? Pasar lah. Market tu lah. Market Tanah Merah. Pergi market. Tengok. Sekejap ada seorang Tok Guru yang tak ada dalam list. Pergi ke situ, dia tak tahu. Orang pakat serbu. Bila Tok Guru mari market, pakat-pakat nak bagi petai, nak bagi itu, nak bagi ni lah. Tok Guru mari. Tak ada nak beli pun. Bagi ikan kering. Zaman tu lah. Zaman 77. Bagi apa kan? Bagi. Tok Guru tu, dia baru hantar anak dia. Anak dia naik kereta api. Sebab dia dekat stesen kereta api lah tu. Siapa tahu memang dekat stesen kereta api. Jadi alang-alang dah hantar anak dia yang duduk di KL. Perempuan. Naik kereta api. Nak naik kereta api. Jadi alang-alang singgah market. Sebab dah dekat. Tu je. Tengok-tengok ada etok-etok sedap kok. Oh, etok mantap etok sana. Ya. Jangan cerita etok, cerita lain pula nanti. Jadi bila macam tu tengok-tengok orang pakai kerumun. Bagi banyak Tok Guru ambil. Bagi. Oh, terima kasih. Dia tengok, Tok Guru. Aku dah 3 dah aku gagal Tok Guru. Tapi yang ni nama siapa? Tok Guru ni Ok nama dia. Ni Ok tu orang Kelantan. Ok tu siapa nama dia? Daud. Orang Kelantan. Tok Guru ni Ok. Ni Daud. Kemudian Tok Guru. Dia tengok Tok Guru. Dia ada bawa dia punya alat untuk dia nak bunuh tu, dia kena ada alat dia sendiri. Dia panggil yang cangkuk. Apa dia panggil? Macam tu lah. Yang macam ni pegang tu. Okey. Pegang. Tok Guru. Tangan tu gini. Tok Guru. Pakat peluk, pakat salam, pakat apa, bagi. Dia pergi perak kat tu. Cuk lagi. Orang dah tengok dah lagi. Bahal. Tok Guru. Tok Guru jatuh. Jatuh. Oh, berdarah. Mana tadi? Dia tahu, itu yang tahu Malik. Pergi kejar tak jumpa lah lagi lah. Dia kena cari yang lain. 6 lagi lah nak cari. Tok Guru ni habis meninggal. Lepas pada tu meninggal 1977. Yang tadi ni tak boleh bunuh 6 orang. Tangan dia jadi gini sampai sekarang hidup lagi. Tangan dia kan macam ni. Agaknya jadi macam tu. Dah tua lah. Tua sungguh lah. Tak tahulah, mungkin yang terakhir saya jumpa dalam 5 tahun lepas kot. Yang sekarang ni tak tahu ni kan. Jadi macam tak betul lah. Tak apa betul. Nak kata betul tak betul. Nak kata betul macam okey macam tu lah. Macam gila tak gila tu. Macam jalan. Tapi taklah macam yang kotor-kotor. Taklah sangat. Tapi macam tu sikit. Macam tu lah. Jalan duduk gitu. Habis. Dia nak akhir sekali tak jadi kebal, tak jadi apa. Tok Guru ni meninggal. Habis. Saya nak cerita istidraj tu dia nak buat. Boleh dia usaha istidraj. Cuma siapa orang ni yang tahu cerita ni? Kita punya pengarang. Syekh Daud. Dia lama beratus tahun, 100 berapa kita kira bagi tadi? 108 dekat 200 kan, 180 berapa kan? Bukan Daud tu. Dia ada anak. Antara anak dia tu bukan anak saudara, bukan anak, salah. Sebab Syekh Daud ada 2 riwayat. Pertama tak kahwin, yang kedua kahwin tak dapat anak.
Jadi kalau siapa kata keturunan tu, keturunan apa? Keturunan direct, sah bohong. Kalau keturunan tepi tak apa, maksudnya adik-beradik dia lah kan, adik-beradik, anak saudara. Ni anak saudara. Anak salah seorangnya nama Nik Daud. Salah seorangnya nama Nik Daud. Nik Daud bin Nikmat di Tanah Merah, yang mana sekarang tempat tu nama Pondok Lama. Sebab memang asal ada pondok situ. Lepas meninggal, anak-anak tak ganti, matilah pondok tu, habislah pondok tu. Dinamakan mana ni? Pondok Lama, Pondok Lama. Dulu nama Pondok Lama bukan nama tempat. Jedok apa tak ingat, batu tak ingatlah itu. Nama lain lah. Tapi bila sebab dah jadi macam tu, mana Pondok Lama, laki sekali nama tempat tu jadi Pondok Lama, kampung tu lah. Jadi kampung Pondok Lama. Tahu. Pondok dah tak ada dah. Jadilah situ tu. Jadi cerita ni siapa ni? Dia ada kena-mengena sikit lah. Dari segi ini, ni Syed Daud betul sini anak saudara tu bawah sampai tahun 37 ni. Kalau turun bawah tu saya dekat situ sebenarnya. Tu saya tahu cerita tu. Bawah lagi, bawah sampai bawah tu Nik Daud tu datuk saya sebenarnya. Datuk tak sempat jumpa. Sebab saya lahir 78. Masa tu dalam perut. Dia kena 77. Tak sempat ruginya. Kalau jumpa kan best kat. Macam mana? Jumpa geram dekat Malik tu. Geram, tapi tak boleh lah. Dah jadi tak betul kan. Itu nak cerita antara istidraj yang orang boleh usaha. Malah dia pun ada karamah juga. Tok Guru ni ni. Pernah sekali orang tu ada Asteria, dia kerja buat kicap. Tok Guru buat kicap buat sos. Tapi dulu kicap campur tengah buat kicap ni, ambil botol buat kicap ni. Tengah buat kicap ni, ada kata, tolong buat Asteria. Bukan dia tak panggil Asteria lah, apa benda tu. Kenapa panggil? Kena ngosek ke apa? Ngasuk. Zaman bahasa tu lah, jangan bahasa sekarang. Ngosek kot. Ngosek kena ngosek. Tak tahulah buat apa lah. Jadi gua nak tahulah. Tolonglah tok guru. Tolonglah. Aku tengah buat kicap ni. Allah, serabut lah. Keluar Kelantan tu. Dia kau buat ni. Tolonglah tok guru ni. Tolonglah. Mentah. Sikit sebab dia buat kicap. Dia ada dia punya bahagian. Kalau buat lambat biar sejuk ke apa, dia tak jadi sedap. Dia adalah tak lemak ke apa. Dia kena campur cepat. Lepas tu baru boleh duduk diam. Tapi dia tengah buat ni, dia tak boleh berhenti. Kalau berhenti, jadi kurang lah sikit. Jadi, mugi dulu. Mu ambil ni. Dia ambil kain kat macam ni. Ridak. Bukan kain ridak. Kain yang macam Kuala Good Morning tapi yang ni sikit. Ambil. Bawa ni pergi dulu. Bawa pergi dulu. Lepas tu dia pergi tu. Ada tak? Bawa selipar aku balik. Bawa selipar. Sebelah je. Bawa tu bawa selipar. Pergi balik. Kejap. Gigi. Mentah. Mentah. Gigi. Dia pun lepas habis siap kicap dia pergi. Pergi. Kan? Senyap lah. Baik selipar tu. Balik. Ambil air. Ni. Mandi kau. Sapu muka. Minum. Bagi semangat naik balik lah. Beres balik. Tak masuk rumah pun. Itu antara apa? Semua karamah, ma'unah, pertolongan Allah. Semua. Sebab apa? Sebab bila dia tengok, ini selipar Tok Guru ni. Yang duduk rasuk tu. Dia tahu. Ni selipar Tok Guru. Selipar Tok Guru. Tunggu lagi. Apa yang dia takut dengan selipar tu? Dia bukan takut selipar, takut ridak, bukan. Dia takut kepada tauhid tu. Aku banyak kali datang sini, kena terkajang aja dengan dia. Bila dia nak tauhid tu, mentauhidkan Allah tu sangat tinggi. Itu yang dia takut. Orang yang mentauhidkan Allah, setan takut. Sangat takut. Aku dah goda banyak kali, tak lut. Tiba-tiba ada selipar yang dia pakai. Maknanya orang yang mentauhidkan Allah, sampai ke selipar pun dia kenal setan, supaya nak duduk pergi jauh-jauh. Sayyidina Umar kalau lalu, setan tak lalu dah jalan tu. Hebat lagi. Bukan selipar, bukan baju, bukan serban, bekas tapak kaki. Setan tak lalu dah. Kenapa? Bahaya. Tapak kaki pun baik. Bukan tapak kaki, bekas jalan pun. Dah tapak kaki dia dah kosong kan dah. Setan tak berani lalu juga. Itu hebat sangat orangnya. Tapi kalau yang kurang zaman sekarang makin kurang ni. Pakaian, bau tu lah. Kan orang kan ada bau. Pakaian dia, semuanya setan tahu supaya dia dapat jauh. Tak boleh, bahaya ni. Ini bahaya. Kita tengok yang ni okey, yang ini senang nak goda kan tu. Yang ni bahaya. Dia kenal, dia ada dan dia dah buat list lah. Mungkin dia buat list lah dan dia dah telah viral kan dah. Wahai setan-setan semua, ni kalau kau jumpa ni jangan kau dekat-dekat. Kalau tidak makin pupuh dah masyarakat setan kita ni. Makin pupus. Bahaya ni, bahaya. Kena bakar nanti kan. Kena tangkap nanti. Jangan kacau. Yang ni boleh. Jadi bila dia kenal, itu yang bawa datang.
Bawa datang. Sebenarnya dia selalu bawa benda tu kan. Dia libah orang tu. Libah nak murid. Oh, salah kan. Bawa libah kain tu. Kain tu. Itu yang macam tasbih kan. Duk tasbih. Kadang-kadang tasbih tu. Dulu punya Tok Guru tasbih kan. Dia letak atas ni. Perak. Bunyi. Perak. Senyap semua. Perak bunyi. Dia ada keberkatan kat situ. Ada apa-apa ambil tasbih tu pun. Pukul. Keluar. Bukan. Pergi kau. Aku tahu asal usulmu. Itu cerita sekarang. Aku tahu asal usulmu. Apa asal usulmu sendiri pun tak tahu? Keturunan tu siapa? Sebut nama. Nama dia bin, datuk, moyang. Tak tahu dah. Monyet lah. Atas lagi. Pun tak tahu, sibuk dengan asal usul orang. Asal usul jin pula tu. Engkau ni asal usul pun sampai datuk engkau juga tahu. Sibuk aku tahu asal usulmu. Tu cerita. Tapi tak perlu dia. Tubik kan? Tubik. Allah. Keras. Kacau ke. Kau tubik. Gitu Pop. Elok. Dulu. Apa yang dia takut? Tauhid tu. Subhanallah. Hati tu. Allah ilaha illallah. Alat dia tu adalah kesan keberkatan dia. Wallahu a'lam. Cerita je hari ni. Tanda-tanda dekat jenis amalan sunat dan kepentingan. Oh, dia ada zikir-zikir tu kan. Dia gini tau. Awal-awal lagi zikir tu dah dengan tujuan untuk nak gitu. Sedangkan zikir tu dia gini tau. Zikir tu sebenarnya zikir dia memang ada kesan. Memang zikir ada kesan. Zikir memang ada kesan. Cuma bukan berzikir kerana nak kesan tu. Zikir kenapa nak jadi wali, nak kesan tu bukan. Zikir memang zikir. Dan bila kita zikir memang ada kesan dia. Memang ada. Jadi kalau awal-awal zikir kerana nak yang itu, awal-awal lagi zikir tu apa? Ingat Allah, bukan ingat nak kebal. Kadang-kadang ada kan kalau dia seni mempertahankan diri kan, dia ada bacaan-bacaan tertentu. Baca kenapa? Kat situ dulu. Jadi kalau kata dia baca dengan bacaan dia tu, baca apa? Baca zikir. Bila zikir, maksud zikir tu ingat Allah. Ingat Allah tak? Itu kadang-kadang kebal, tapi kebal tu setan. Zikir. Setan pun zikir. Setan pun zikir. Ingat setan tak zikir? Kita baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia siap betul kan lagi? Tak cukup bedah dia kata. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Oh, siap betul kan lagi? Setan okey je. Ingat takut kan dengan ayat kursi. Dia tak takut langsung, tapi dia takut dengan makna ayat kursi tu. Dia faham makna ayat kursi. Orang tu faham makna ayat kursi, akidah dia tu yang takut. Tiba-tiba kita duduk baca bacaan tertentu kerana nak kebal, nak jadi nak kuat, nak masuk minyak panas golek tak garing. Tak garing. Ada kena benda tu. Pertama, salah ke tak salah? Salah ke tak salah? Kita tak boleh kata salah, haram, dosa, tak boleh lagi. Tak boleh. Tengok dulu ada tak yang bertentangan. Tapi dari segi bacaan tu, itu bukan yang disuruh. Kita tak disuruh untuk baca bacaan tertentu untuk jadi hebat, jadi kebal, jadi apa, tidak. Nabi pun tak ada ilmu kebal. Bila Nabi macam ni nak perang, ada orang jahat datang, sahabat likung. Maknanya Nabi ada apa ni ilmu kebal. Tapi kita tahu Allah akan selamat apa-apa pun. Tak ada. Sebab apa? Nabi pun tak ajar suruh kebal lah. Kalau tidak, sahabat tu semua relax. Nampak? Semua kebal. Maknanya bukan tak boleh. Tak ada. Bacaan kita, zikir yang disuruh tu ada kesan. Jadi zikir kerana amal. Amal ni bagus amal. Kerana mengingati Allah. Tiba-tiba dapat kesan. Terima kesan tu. Terimalah kelebihan tu. Tapi awal-awal lagi baca kerana nak, awal-awal lagi dah salah. Niat dah salah. Niat dah serong. Sampai tahap haram? Tak sampai. Sampai tahap haram ni macam ni. Baca-baca gitu, kemudian dia mensyirikkan Allah. Boleh haram. Dia sekadar baca je. Cuma pahala dapat ke tak? Pahala zikir, faham dan ingat Allah. Ingat Allah tak? Tak ingat Allah. Tak dapat apa-apa. Jadi nak kata haram mutlak tak boleh, kena tengok dulu. Tapi nak kata lara pun tak boleh juga. Kadang-kadang dia beramal tu memang dia beramal sebab dia nak beramal. Lepas tu dapatlah kesan ni, alhamdulillah.
Dia bukan tujuan pun. Ada ke kan tu. Jadi tak secara mutlak lah, tak mutlak. Tu dulu, sekarang tak tahulah. Sekarang lagi lah. Ada ke lagi sekarang duk baca-baca gitu? Ada zaman-zaman Astro ni. Zaman rumah saya tengok rumah masa nak datang rumah tu burung Astro ada. Beyond tulis. Masya-Allah. Rumah nak runtuh. Ada Beyond. Aduh. Hari ni cerita je hari ni ya. Tapi banyak input kita dapat ini, sangat banyak. Kalau yang terlalu laju tu boleh dengar rakaman balik. Alhamdulillah banyak input kita boleh ni hari ni. Tapi memanglah kita hari ni cerita pasal keramat ataupun karamah dengan maksud kemuliaan dan jenis amalan sunat dan kepentingannya dalam sembahyang awal bulan 6. Ujung bulan 5 tu tak janji, tapi awal bulan 6 tu okey. InsyaAllah umur panjang, murah rezeki, sampai lagi awal bulan habis. Ana habis hak sebenarnya. Tutuplah kita punya kuliah kat Pelindung pun tutup ngelah lah. Lepas tu kita jemput Ustaz Iwan untuk datang untuk tutup penutup lah. Penutup ngelah lah tak ada lah lepas ni. Tak boleh lah, lepas ni nak bahang tak boleh lah. Masa ni lah. Alhamdulillah. Kita tangguh dulu. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.